Malu kita jumpa Allah akhirat nanti. Allah tanya ni wow apa ni? Allah tak tanya ke soalan tuan-tuan. Wala tus'alunna yauma izin anin na'im. Pasti wala tus'alunna. Dan wow dan lam tu lam apa tu? Dia panggil lam taukid. Nun kat akhir tu nun apa tu? Nun taukid. Dua kat huruf dalam Quran. Allah kata wala tus'alunna. Tak tahu kita nak terjemah dalam bahasa apa kita ni. Dan pasti sungguh-sungguh kami akan tanya kamu. Tak ada dalam bahasa kita tak tu. Bahasa taukid. Ya, memang kita kata sungguh-sungguh. Tapi Allah ni kadang-kadang dia gabung dua dalam satu kalimah, dua huruf. Dia panggil huruf taukid. Pasti sungguh-sungguh kami akan tanya kamu. Kami akan soal kamu wahai manusia. Wala tus'alunna yauma izin, pada hari itu, hari kiamat. Apa tuan-tuan? Anin na'im, tentang nikmat. Apa nikmat tuan-tuan? Di antara nikmat yang paling besar Quran yang ada di hadapan kita pada hari ini yang kita baca itu nikmat. Baik, bagaimana kalau Allah tanya kita tentang Quran? Awak ya? Quran pula kalau Allah tanya huruf aja, ni huruf waw ni waw apa ni? Tuan-tuan tahu waw dalam Quran ada berapa jenis? Ya. Ada waw ataf. Ada waw sumpah, waw qasam. Ada waw ziyadah, ada waw dengan makna atau. Tak kurang tuan-tuan 5-6 waw, jenis waw dalam Quran sahaja. Yang kita duk baca waw tu ya. Cuma yang paling masyhurnya waw bulan, tak betul? Kau tak tahu yang tu? Yang tu tak tahu. Tak ada. Tu yang kita kata ada kat Indonesia kahwin 10. Bila mana kawan saya ada peguam kat Indonesia, tangkap seorang tuan-tuan, dia kahwin 10. Dah lah dia kahwin 10. Ya, dia rogo lagi anak perempuan dia. Maka dia ditangkap. Maka bila mana ustaz yang bahagian tuan-tuan sekalian bertanya kepada dia, pihak penguasa tanya, apa cerita kamu ni yang kahwin sampai 10 ni, kamu tak tahu agama? Dia kata saya tahu agama. Habis kamu ambil dalil daripada mana? Dia kata kamu tak belajar ke? Saya sampai ke Iran, kata dia. Ni bukan nak rendahkan Iran, tak ada lah. Dia pergi ke sana dia belajar. Dia kata, saya pergi sana belajar, saya belajar Quran. Ya, huruf waw yang kita duk baca tu kata dia waw tambah, waw ziyadah. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Fankihu, kenalah kamu nikahi ma tabalakum minan nisa. Ya, perempuan-perempuan yang kamu rasa senang pada dia, berkenan pada dia. Berapa? Masna, 2. Waw tu huruf waw tu. Tuan-tuan belajar tak ni? Waw tu dia kata waw. Sedangkan waw di situ dengan makna atau. Kalau kita kata dan pun tak boleh terjemah kat situ. Kamu kena kahwin 2, wa sulasa dan 3, wa ruba'ah dan 4. Memang 10. Tapi dia bukan kata waw dan. Sebenarnya dalam Quran di situ waw atau. Kamu kena kahwin 2 atau 3 atau 4 atau. Nampak? Tapi dia kata situ waw tambah waw ziyadah. Ya, kahwin 2 tambah 3, wa lagi tambah 4. Kalau tak ada wa tambah lagi. Jadi 10. Nampak tuan-tuan? Wow tu. Jadi bagaimana kalau Allah tanya kita wow? Sebab tu kamu orang tanya dia pula, kenapa yang anak kamu pun kamu khianati? Dia kata kamu tak baca ke hadis? Nabi kata anta wa maluka li abika. Tengok dia berhujah dalam dunia hari ni tuan-tuan. Kita nak berdepan dengan orang ni. Kamu tak baca ke hadis? Kata dia anta, kamu wa maluka, harta kamu li abika, milik ayah kamu. Nabi kata anta. Sebab tu kita anta ni lelaki ke perempuan? Kalau kita boleh berhujah dengan dia. Kakak ni lelaki ke perempuan? Anak lelaki yang Nabi maksudkan di sini. Tapi dia berhujah. Diam ustaz-ustaz tu. Okey tuan-tuan ni. Macam mana ni? Ni ayat kahwin. Hafal ke tak hafal ke belum lagi? Misalnya Yakub tambah satu lagi tak betul? Kenal SY. Hebat sana Yakub ni tuan-tuan ya. Tak ada dia lah perempuan. Tak ada, saya tak cakap dia bukan suami perempuan, tak betul. Tapi ustaz saya pernah cakap dulu, ni ustaz saya ya, jangan marah, ustaz saya cakap. Ustaz saya kata tidak dinamakan orang perempuan kalau tidak cemburu. Biasa perempuan ya. Dan syekh saya, Syekh Yusuf, dia kata al-mar'ah ya al-mar'ah hatta Fatimah Zahra. Perempuan tetap perempuan sekalipun nama dia Fatimah Zahra. Ya, dia tidak dinamakan perempuan kalau tidak ada sifat cemburu. Maknanya kalau isteri perempuan cemburu, dia biasa perempuan. Dan tidak dinamakan orang lelaki kalau tidak ada niat nak kahwin 2. Atau ustaz saya cakap. Jangan marah kat saya pun.
Niat aja kata dia, niat. Ke niat pun tak ada ni. Tak ada, tuan-tuan, saya bukan nak bagi semangat, tak ada lah. Nak bagi tahunya dalam Quran ini ada orang boleh berhujah sehingga dia kahwin 10. Kerana apa? Dia kata dia belajar huruf waw. Dan memang ada tak waw ziyadah? Ada. Tapi bukan ayat itu. Jadi bagaimana tuan-tuan kita baca Quran selama ni, kita dakwah, kita baca Quran, tiba-tiba kalau kita tanya ni huruf fa apa ni? Ini huruf ta pada atas ni apa ni? Yang inilah yang saya katakan, saya buat buku ni sekadar ya memperbahaskan huruf-huruf yang ada dalam Quran, baris-baris yang ada dalam Quran, yang huruf itu juga kalau kita baca dari sudut tajwid, kita dapat bacaan dengan betul. Huruf yang sama juga kalau kita belajar, tanda yang sama juga kalau kita belajar, dia memberi maksud kepada Al-Quran itu. Boleh tuan-tuan ya? Baiklah. Cuma di sini tuan-tuan sekalian, al-kalimah tu saya baca secara umum ya, tapi tak tahu dah tajuk kuliah maghrib sesuai tak sesuai ya ni. Okey dah dah. Tapi saya cerita dalam bentuk keseluruhan. Penting tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham Quran, inilah di antara akibat apa yang berlaku pada hari ini. Kita sebagai seorang bapa, kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemerintah, ya sebagai seorang tuan-tuan sekalian ketua jabatan yang tidak faham Quran, inilah akibat apa yang tuan-tuan lihat pada hari ini. Apa yang masalah hari ini? Masalah bila mana tak ikut Quran. Ya. Apa Quran? Quran ialah kandungan kepada agama. Kita sekarang, sebab tu saya kalau saya nak ungkit lagi sekali bacaan tuan-tuan. Tuan-tuan baca hidup saya, mati saya kerana Allah. Hampir setiap hari 5 kali satu hari tuan-tuan ada apa-apa baca. Kalau saya tanya satu soalan, macam mana tuan-tuan nak tahu bahawa hidup tuan-tuan, mati tuan-tuan kerana Allah? Macam mana? Yang kita dah sebut, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati saya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Macam mana kita nak tahu hidup ini kerana Allah? Maka setengah ulama dia jawab mudah tuan-tuan sekalian, dia kata hidup dengan Islam. Maka sesiapa yang selama ini hidup dengan Islam, itulah hidup kerana Allah yang dia ucap dalam sembahyang dia. Macam mana kita nak tahu hidup dengan Islam? Maka Islam itu terkandung di dalam Al-Quran. Maka sesiapa yang hidup dengan panduan Al-Quran, petunjuk Al-Quran dalam semua lapangan kehidupan dia, itulah dia hidup kerana Allah. Tapi kalau dia tidak hidup dengan Al-Quran, petunjuk Quran, peraturan Quran, hukum hakam Quran, maka dia tidak akan